Ya, betul. Ya, dan sepanjang kita sebenarnya menyambut Bulan Kebangsaan ini, mungkin juga kita perlu memperingati kepada mereka yang terkesan akibat daripada MCO dan juga COVID-19 yang masih lagi sedang kita hadapi. Kesannya bukan sahaja dari segi kesihatan, tapi juga dari segi kesan kepada peniaga-peniaga kecil. Sudah pasti kita teringat satu ketika dulu bila kita bebas bergerak ke mana saja dan kita menggunakan lebuh raya utara selatan untuk bergerak dari destinasi kita di Kuala Lumpur mungkin menuju ke Pulau Pinang. Sepanjang perjalanan itu banyak R&R yang tersedia untuk kemudahan kita. Dan kemudahan-kemudahan ini juga membawa bersama peniaga-peniaga kecil yang menyajikan pelbagai hidangan yang sememangnya saya pun rindu. Betul. Sebab sudah lama tidak merasa dan mereka pun kehilangan punca pencarian disebabkan oleh sekatan perjalanan yang terus dikenakan kepada kita untuk menghadapi pandemik ini. Namun apakah peranan PLUS dalam membantu mereka, kerana ini adalah kemudahan yang memang tersedia sepanjang lebuh raya yang diusahakan bersama oleh PLUS. Dalam talian pagi ini, selamat pagi Datuk Azman Ismail, Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini, dan PLUS ada perkabaran yang baik untuk dikongsikan bersama rakyat Malaysia, khususnya kepada peniaga yang berniaga di R&R dan terkesan apabila arahan tidak boleh merentas negeri ini diadakan. Datuk boleh berikan pengenalan tentang Rakan Negara PLUS yang dilancarkan sempena Bulan Kebangsaan, Datuk. Silakan. Baik, kita akan cuba berhubung semula dengan Datuk. Konsep yang sedang ditujangi oleh PLUS ini adalah untuk membantu para peniaga yang terkesan akibat daripada apa yang berlaku di seluruh negara. Dan dalam semua usaha ini, PLUS sentiasa berusaha sebenarnya untuk membantu menjaga anda dengan baik sepanjang perjalanan. Kita mendalami konsep Rakan Negara bersama dengan PLUS, semula dengan Datuk yang telah pun kembali bersama kami di talian. Datuk, sudah okey ke talian di sana? Ya, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami sekali lagi. Terima kasih Tara dan Zaliha. Terima kasih memberi peluang untuk saya berkecimpung dalam Selamat Pagi Malaysia untuk menceritakan sikit, berkongsi tentang program-program yang telah PLUS lakukan. Rakan Negara dan juga kempen yang kita ingin ceritakan di sini. Sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut tentang program-program yang kita lakukan untuk menolong rakan niaga di arena, saya juga ingin berkongsi tentang apakah perkara-perkara lain yang PLUS lakukan untuk menolong negara dan juga para peniaga dan juga para pengguna lebuh raya. Perkara-perkara yang kita lakukan tentang menjaga fence lines community along the jajaran lebuh raya itu satu perkara yang biasa kita lakukan. Kita dah memula sejak terkenanya COVID tahun 2020. Program yang kita lakukan adalah secara inklusif. Kenapa saya kata inklusif? Kerana ini program yang bukan kita saja lakukan dari syarikat, tetapi banyak warga kerja PLUS sendiri ingin ikut serta. Sebagai contoh, tahun lepas kita telah memberi pertolongan sebanyak 1.68 juta ringgit untuk membekalkan di hospital-hospital sepanjang jajaran lebuh raya dengan alat-alat medical dan juga PPE. 7% daripada 1.68 million itu datang daripada sumbangan warga kerja PLUS sendiri, jadi lebih kurang RM140,000. Pada tahun ini kita juga melakukan perkara yang sama, tapi kali ini disebabkan oleh banyak fence lines community kita yang tersangkut ataupun mendapat kesan yang begitu tinggi sekali disebabkan oleh pandemik ini. Kita akan bagi kempen Ambil Peduli, di mana kutipan sebanyak 134,000 dapat kita terus lakukan untuk menolong para asnaf di sepanjang jajaran lebuh raya kita. Ini yang
walaupun tak sebanyak RM137,000 ini yang kita dapat kutip, kita dapat membantu lebih kurang 1,374 keluarga ataupun bersamaan dengan 5,490 isi rumah di sepanjang lebuh raya. Penting saya ingin katakan di sini, walaupun kempen yang kita lakukan ini adalah segi berupa baku barangan keperluan dan makanan. Yang pentingnya semua barang keperluan itu kami beli di kedai-kedai runcit tempatan demi menjana ekonomi setempat. Itu yang kami ingin tetapkan di sini. Walaupun mungkin kita nampak 137,000 itu mungkin harga yang tidak banyak, tapi yang pentingnya ia datang daripada kutipan daripada warga Plus sendiri. Jadi pihak warga Plus ingin juga membantu semua fans komuniti kita sepanjang jajaran untuk mereka juga membantu. Yang pentingnya seperti kata-kata pujangga, iaitu dalam rezeki kita ada rezeki mereka. Betul. Walaupun kecil jumlahnya kepada kita, ia mungkin besar artinya kepada mereka. Itu yang ingin kita titik beratkan di sini. Datuk, dengan peralihan beberapa negeri ke fasa 2, fasa 3 dan 4, sebenarnya kita jangkakan lebih banyak pergerakan akan dibenarkan dengan melengkapkan dos, dan bagaimana sebenarnya Plus tampil sebagai pusat PPVI dan bagaimana prosesnya, kelancarannya setakat ini, Datuk? Okey, terima kasih atas soalan itu, Zahia. Memandangkan tentang keperluan lebih-lebih lagi dalam program pemulihan negara, salah satu strateginya adalah untuk kita meningkatkan vaksinasi. Jadi pihak Plus juga tunjuk ke hadapan dan memberi dan volunteer supaya pihak bangunan corporate kami di Dewan Banquet Hall kami digunakan sebagai pusat PBV. Ini telah bermula sejak 26 Julai dan telah berakhir pada 22 Ogos. Dalam jangka masa yang singkat itu, kami telah dapat memberi 39,000 suntikan dos kepada kebanyakan penduduk Malaysia, lebih-lebih lagi di Lembah Kelang. Itu salah satu daripada sumbangan kami untuk menolong Malaysia keluar daripada pandemik ini, dan kita sama-sama juga menolong untuk kita menjurus kepada pelan pemulihan negara. Datuk, melihat kepada bulan ini, bulan yang sangat bermakna kepada semua rakyat Malaysia, kita akan menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos dan juga Hari Malaysia pada 16 hari bulan September nanti. Jadi apakah peranan Plus sendiri dalam menyemarakkan lagi semangat ini, semangat sempena dengan bulan kebangsaan? Ya, terima kasih, Terence. Kami respons kepada itu, kami tengok pada beberapa aspek. Nombor satu, kita tengok tentang aspek tentang apa yang dapat kita lakukan untuk menolong masyarakat setempat. Di sepanjang jajaran lebuh raya kita daripada utara ke selatan, kita merentasi banyak negeri-negeri. Yang pentingnya apakah dapat kita lakukan untuk menolong tingkatkan ekonomi setempat walaupun dalam keadaan pandemik ini. Dan di arena kami, kebanyakan daripada arena kami, saya ingin berkongsi di sini, 85% daripada penggerai kami adalah dari mereka yang tinggal dalam lingkungan 30 km daripada lebuh raya itu. Jadi dengan ini, yang pentingnya kita ingin menjana peluang pekerjaan. Yang pentingnya beri peluang kepada usaha setempat membekalkan produk, makanan serta hasil jualan mereka yang tinggal berhampiran dengan kawasan lebuh raya. Jadi sekaligus kita mempertingkatkan ekonomi tempatan. Dan juga pentingnya saya ingin ceritakan di sini, disebabkan jajaran kami secara tidak langsung kami akan dapat memberi kesan sebanyak 15 ke 20,000 komuniti sekitar dalam berada dalam ekosistem lebuh raya kami. Jadi salah satu kempen yang kami ingin perkenalkan di sini adalah kempen Satu Pembelian Seribu Harapan. Ia disasarkan kepada mereka, bagi siapa-siapa yang mendapat kebenaran polis
untuk melakukan perjalanan di lebuh raya agar dapatlah singgah di area kami untuk membelilah satu pembelian walaupun hanya sebungkus nasi lemak ataupun teh tarik. Ia akan memberi impak yang begitu banyak sekali sebab yang pentingnya begini, setiap satu pembelian itu walaupun kecil akan memberi harapan bukan sahaja pada peniaga tetapi pada rangkaian pembekal yang terdiri daripada mereka yang tinggal berhampiran di kawasan lebuh raya. Jadi itu yang penting yang ingin kami letakkan di sini supaya apabila pembelian itu dilakukan, ia bukan sahaja menolong pada peniaga tetapi juga menolong kepada semua supply chain yang akan yang berada di sekitar arena yang kami ada di sini. Datuk, walaupun kita telah dengarkan banyak kelonggaran dan ramai yang optimistik boleh memulakan perjalanan mereka tidak lama lagi, bagaimana pula nasihat Datuk sebab PLAS memang tidak pernah putus-putus melaungkan aspek keselamatan bukan sahaja dari segi infrastruktur lebuh raya dan semua aspek terlibat tapi juga dari segi keselamatan pengguna jalan raya itu sendiri. Dalam situasi ini, dari segi SOP dan juga faktor keselamatan yang ditekankan di setiap RNR itu, apa yang boleh Datuk kongsikan dan berikan jaminan kepada warga masyarakat tentang keselamatan mereka berada di RNR ini? Terima kasih, Syariah. Jadi memang betul apabila pengumuman terbaru kerajaan dalam Pelan Pemulihan Negara terutama kelonggaran beberapa perkara seperti dine-in bagi sektor ekonomi. Jadi ramai pengunjung yang teruja untuk melakukan perjalanan seterusnya berkunjung untuk arena untuk menikmati makanan. Tapi kami memastikan keselamatan bukan sahaja para pengunjung dan juga kepada para pengendali gerai itu sendiri. Ingin saya kongsikan di sini, pada ketika ini apabila kita buat satu sensus, kita dapat 49% daripada peniaga arena telah mendapatkan 2 dos suntikan. Manakala 30% lagi telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan. Jadi itu 1% yang tinggi. Tapi untuk mementingkan, untuk memastikan public health, kita ingin menetapkan bahawa bagi peniaga yang ingin membukakan perniagaan dine-in, kita mahukan mereka bukan sahaja pengerai tetapi ahli-ahli kerja mereka sekurang-kurangnya mendapat 1 dos suntikan supaya memberi satu kepastian kepada penghujung yang datang kepada RNR di mana MKM mengatakan mereka semestinya mengadakan 2 sertifikat kata komplit dari segi suntikan. Betul. Jadi kita ingin memberi satu kepastian pada para pengguna pengendali gerai dan juga ahli-ahli pekerja mereka juga mendapat suntikan yang sama. Itu untuk dine-in. Walau bagaimanapun untuk take away itu perkara biasa, itu masih lagi satu servis yang kita sentiasa adakan pada para pengunjung lebuh raya. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini memberikan penerangan kepada umum yang akan menggunakan lebuh raya tidak lama lagi. Dan untuk mereka yang berminat, anda juga boleh ke laman Sesawang PLAS dan juga pautan-pautan media sosial bagi memuat turun inisiatif-inisiatif kelestarian melalui laporan SR20 yang telah dikemas kini. Anda hanya perlu mengimbas QR code yang tersedia di dalam semua pautan media sosial dan juga terletak di laman-laman Facebook dan sebagainya PLAS ataupun di skrin anda pada ketika ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kembali. Baik, itu yang sebab kami kongsikan bersama Datuk Azman Ismail, Pengarah Urusan PLAS Malaysia Berhad, bagaimana antara usaha berterusan untuk memastikan keselamatan di jalan lebuh raya dan juga keselamatan di kawasan RNR yang sering kita gunakan untuk apa juga tujuan berehat, makan dan sebagainya. Jadi dalam kita beralih ke fasa-fasa seterusnya, pastikan SOP juga kita jaga untuk keselamatan komuniti secara keseluruhannya. Dan apabila kita kembali menggunakan lebuh raya itu nanti, pastikan anda juga memberi sokongan kepada para peniaga kecil yang semestinya menantikan peluang untuk kembali membuka gerai-gerai mereka di lebuh raya ataupun di sepanjang lebuh raya utara selatan itu. Dan saya pasti anda pun rindukan makanan-makanan yang sememangnya dinanti oleh kita yang bergerak pada jarak jauh itu melusuri keseluruhan lebuh raya utara selatan. Jadi apabila kembali menggunakan ini nanti, pastikan anda juga memberi sokongan kepada para peniaga kecil kita yang sememangnya menanti kepulangan anda juga. Kita beri laluan untuk continuous untuk